Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'ina ajma'in. Ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimna, ya mufahhima Sulaiman fahimna, fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa 'ilma wa sakharna ma'a Dawud al-jibal yusabbihna wat-tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh dhalimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari Jumaat, hari mulia, hari barakah, hari yang begitu penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan hari di mana dianjurkan sangat-sangat bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diperbanyakkan, dan juga hari di mana berlakunya banyak perkara-perkara penting. Alhamdulillah. Dan hari Jumaat merupakan hari yang pasti akan berlakunya kiamat, yang mana tidak disangka lagi ataupun tidak dipertikaikan lagi, dan dia merupakan perkara yang merupakan satu rukun dalam iman, tak boleh dipermain-mainkan. Alhamdulillah. Pagi ini saya ada dua program penting di waktu pagi. Yang pertama iaitulah tazkirah kita di Dewan Dakwah, Majlis Dakwah Negara, dan juga yang kedua sekejap lagi, jangan lupa insya-Allah jam 8.30 pagi di IKIM FM, iaitu topik pagi. Dalam tempoh yang sangat ringkas ini, dan sebelum itu saya mohon maaf di atas segala kesulitan. Ya, dalam tempoh yang ringkas ini saya semalam berbicara dengan pihak admin, maka cadangan saya untuk kita bawa satu bab besar dalam kitab Nasihat Agama Wasiat Iman, dan juga tajuk tersebut merupakan perihal perkara-perkara yang menyelamatkan, insya-Allah. Ya, kita akan mulakan pagi ini dengan taubat, ya, dengan taubat. Saya petik semua ni daripada kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya al-Imaniyah, nasihat agama dan wasiat iman. Mungkin di kalangan kita ada yang mempunyai kitab ini, ya, maka dia boleh buka kitab ini untuk cetakan edisi Rumi. Yang ini saya gunakan cetakan edisi Rumi. Dia ada edisi Arab, edisi Jawi, ya, dan juga edisi Rumi. Jadi untuk cetakan edisi Rumi, cetakan yang ke-11, ya, muka surat 433, insya-Allah. Kita mulakan terus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perihal perkara-perkara yang menyelamatkan. Adapun perkara-perkara yang menyelamatkan, yang harus dihiaskan dan disifatkannya kepada hati, ada banyak. Jadi kata sang pengarang kita ini, iaitu Tuan Guru kita yang mulia, Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad Al-Hadrami Al-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, dia beritahu dah kita siap-siap. Apa dia beritahu kita? Bahawasanya perkara-perkara yang menyelamatkan, bagi kita selamat, bagi kita sejahtera, hindarkan kita daripada mudarat, dan juga sebarang perkara yang tidak diingini, ada banyak, dia kata. Bukan sikit, bahkan banyak. Dan dia sebut di situ, dianya harus dihiaskan. Dalam bahasa Arab, harus ni selalu bahasa kitab disebut yajuz, ya. Yajuz ni artinya benda yang sebenarnya mesti, mesti, tapi bahasa dia jadi disebut harus.
Yajuz. Kalau dia jawab pun dia kata la yajuz, tak boleh. Tak boleh. Maksudnya benda tersebut haram, tak boleh buat, ya. Jadi hadirin rahimakumullah, kita ingat betul-betul dalam minda kita ni, betul-betul kita ingat apa dia kita ingat. Ya Allah, inilah perkara yang mesti ada jadi hiasan dalam hidup kita, ya. Jadi hiasan dalam kalbu kita dan mesti jadi sifat kepada diri kita. Ya, sifat kepada diri kita. Bila orang bertanya tentang sifat diri ni, kat mana kita nak tengok, maka Nabi SAW dalam satu hadis yang disabdakan oleh baginda beritahu, tengok di mana? Di perbuatan orang itu. Ya, kerana dia lahir daripada kalbu dia. Betul. Ada orang ni dia tak boleh sembunyi-sembunyi lama-lama. Seperti golongan munafikin, ya. Golongan munafikin ni dia cuba untuk nak sembunyikan kepura-puraan dia. Tak boleh. Tak boleh sebab Rasulullah bagi tahu dah, orang-orang munafikin ini dia punya kepura-puraan dia tu nampak jelas sangat. Pada nombor 1, dia punya gerak badan. Nombor 2, dia punya kata-kata. Nombor 3, dia punya gerak mata. Inilah yang dicernakan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, dia bagi tahu detail. Ya. Dan golongan munafiqin ni, hadirin rahimakumullah, dia takut bila Nabi kata ala inna fil jasadi mudghah. Kan? Tak ada lah dalam badan seorang manusia itu ada satu gumpal daging. Walau orang lain sebut ketulan ke apakah, saya lebih selesa dengan istilah gumpalan daging yang kenyal, ya. Kemudian kata Nabi, kalau dia elok, ya, eloklah seluruh badan. Kalau dia buruk, maka buruklah seluruh badan. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sahabat tanya, wa mahiyya ya Rasulullah, apa benda daging tu, gumpalan daging tu? Nabi kata, tak lain tak bukan, dia adalah qalbu, ala wahyal qalb. Qalb ni, ya, kami lebih selesa untuk menyatakan pada anggota, ya, dia merupakan jantung, ya, jantung. Sedangkan hati, kalau bahasa Arab disebut kibdah. Kita dalam bahasa Melayu ni kita duduk sebut jantung, hati. Ada jantung, ada hati, ya. Tak apalah, tu perlukan bicara yang lama. Saya yakin bukan semua bersetuju, ya, tetapi itulah yang kami pegang. Mudah-mudahan ianya dapat dibetulkan jika ada sebarang kesalahan. Baik. Lalu apabila perkara-perkara ini jadi hiasan dan disifatkan kepada diri kita, ada dalam kalbu kita, maka hidup kita pasti akan selamat. Kata pengarang lagi, menyambung, di sini saya akan mencatatkan sebahagian dari pokok-pokoknya yang terpenting sahaja, dan saya akan peringatkan dengan pembicaraan yang singkat dan ringkas, insya-Allah taala. Jadi sang pengarang hari ini iaitu Al-Habib Abdullah Al-Haddad Al-Hadrami yang kita bicarakan pada pagi ini, dia bagi tahu dah siap-siap, ya. Dia catat, dia catit, dia tulis, ya, supaya hadirin rahimakumullah, dia jadi peringatan, ya. Dengan dia kata bicara dia singkat dan ringkas, tapi bila kami mengaji kitab ini, dia tak ringkas lah tuan-puan, dia memang padat. Ini bahasa orang tawaduk, ya. Dia tetap rasa kurang dengan diri dia tu terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, lalu dia kata, sikit saja yang dia bicara benda-benda ni, sedangkan yang dia bicara itu sebetul-betulnya banyak, ya, sangat luas. Hadirin rahimakumullah, ya. Perkara pertama yang disebut di sini hari ini, kita nak bicara taubat. Taubat. Berbetulan hari ini hari Jumaat, Yaumul Jumaah, Yaumul Barakah, hari yang penuh dengan keberkatan, ya. Jadi kita utarakan benda ini biar dia jadi satu perkara yang kita sebut sehari-hari, ya, kerana benda yang nama taubat ini, ya, disuruh hatta kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, walaupun Nabi itu sendiri maksum, ya. Nabi itu sendiri satu makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang tak ada dosa. Lalu bila dah tak ada dosa, duduk istighfar, mohon ampun, duduk bertaubat kepada Allah. Sebab
Kerana Nabi itu jadi suri teladan pada perkara-perkara yang baik. Dan tak ada perkara yang tidak baik pada Nabi untuk nak ditonjolkan agar orang lain ikut tu, tak ada. Kena faham begitu. Ya. Jadi kata pengarang, pokok perkara yang menyelamatkan diri dari bertaubat ialah bertaubat. Pokok perkara yang menyelamatkan diri ialah bertaubat kepada Allah Ta'ala dari segala dosa. Kita ni, kita duduk dengar di telinga kita ni kan, dosa, dosa, dosa. Kanan, kiri, dosa. Dosa ni bahasa apa? Ya. Dosa ni bukanlah bahasa yang asal daripada bahasa Melayu. Ya. Sanskarta. Dan diambil dosa ni untuk kita fahami dalam diri kita sungguh-sungguh, iaitu benda yang kotor, benda yang tak elok, benda yang keji. Ya. Apabila kita lakukan perkara maksiat, na'udzubillah min zalik, maka dia akan melekat pada diri kita. Ya, dia akan jadi kesan pada ruh kita. Dia akan bawa kepada mimpi-mimpi ngeri dalam hidup kita. Ya. Saya ingat ayahanda angkat saya, ya, iaitu yang berbahagia Datuk Haji Abu Qasim bin Abdullah. Saya banyak ikut dia satu ketika bersama dengan saudara saya, sahabat baik saya, ya, saudara Ahmad Najib bin Datuk Haji Abu Qasim. Maka dalam banyak-banyak dia duk berbual-bual dengan saya tu, dia kata, Radhi, orang ni, ya, bila dia buat dosa, dia mungkin tak kisah saat dia buat dosa. Sekarang lah, kita kata sekarang ni kalau buat dosa, lah dia kata, ada aku kisah dosa kan. Tapi, ada beritahu ni. Tapi, kata dia, orang itu, dia akan mimpi dosa-dosanya tu dengan mimpi yang sangat menakutkan dan ngeri. Ya. Bahkan dia guna satu istilah lagi, dia kata, orang itu akan dihantui. Tu bahasa dia. Dia kata, akan dihantui oleh dosa-dosanya itu. Saya pun waktu dengar tu, yelah waktu tu, yang saya pasti umur saya pada waktu tu, umur saya 18 tahun, 18-19 tahun, macam tu, antara tu 18-19 tahun. Saya tak faham macam mana dia kata akan menghantui. Hari ini hadirin rahimakumullah, bila kita berpengalaman banyak, kehidupan kita tu taklah banyak mana, cuma nak bagi tahu kita boleh lihat, kita boleh tahu, ya, bahkan kita boleh empati bila ramai yang datang bertanyakan hal itu, hal ini, Ustaz, macam mana saya nak buat ni Ustaz, macam mana saya nak buat tu Ustaz. Jadi macam-macam benda, maka saat itulah kita boleh faham, ya Allah, inilah yang Ustaz Abu Qasim sebut dulu, antaranya mereka rasa tak tenang. Ya, mereka rasa tak tenang, mereka rasa, ya Allah, ada benda yang tak kena ni, ya, ada benda yang tak betul ni, ada benda yang dia rasa dalam hidup dia tu tak puas. Dia rasa tak puas dalam hidup dia. Padahal kita kata isteri okey, anak-anak okey, mak ayah pun okey. Lalu apa masalah dia? Dia termenung kadang lama baru dia kata, oh Ustaz, saya sedang fikirkan dulu saya pernah buat sesuatu yang tak baik kepada sahabat-sahabat saya dan sebagainya. Dia datang. Ya. Jadi hadirin rahimakumullah, hari ni kita nak bercakap sikit, masa pun dah tak banyak dah, berkenaan dengan taubat. Cuma orang tak faham dosa tu, kadang dia kata, dosa, alah senang je, esok tua-tua mohonlah keampunan kepada Allah Ta'ala, ya, dan dia kata Allah Ta'ala kan maha pengampun. Ada, memang ramai pun macam tu. Dia kata mohonlah, takkan Tuhan tak ampunkan. InsyaAllah, tabarakallah, dia duduk main-main dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Terima kasih banyak, saya nak alu-alukan, masa kita masih ada lagi, kita ambil lagi 5 minit insya-Allah Ustaz Nawan, ya, kemudian insya-Allah, kemudian kejap lagi saya akan hubungi pihak IKIM. Kita masih lagi bersiar di luar daripada konti. InsyaAllah bila keadaan semakin reda, dah nampak macam reda, semalam kes naik lagi sampai 2,000, ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa lagi kita nak ucapkan,
Orang mukmin bila ditimpa musibah, idza asabathum musibah, kata Allah, ya, mereka tu dia kata dah siap-siap, ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya. Tabarakallah, Allah yang maha agung, maha berkuasa, maha mulia, padanya kita mohon agar diangkat dan kita jangan berhenti berdoa. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqam, insyaallah. Saya nak alu-alukan ada ramai yang menonton, Kak Ruslida Yasin, Tuan Khaidil Abdullah dan ramai yang tak naik dia punya nama watching with you ni. Tuan Naqib Ajmal, Puan Hasanah Ahmad dan Tuan Guru kita Ustaz Syarul Nizam Yusof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak mohon satu benda. Kita berkolaborasi dengan Majlis Dakwah, Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara, ya. Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara ni dia banyak dewan dakwah, ada dewan ekonomi, ada dewan pendidikan, ada. Jadi saya duduk sekarang ni bersama dengan Dewan Dakwah, ya. Kita sekarang ni kumpul dana dan kita buat program banyak dengan online ni. Ustaz Wan lagi tahu, ya. Guru-guru kita dia tak minta apa-apa, ya. Dia sungguh-sungguh mohon satu benda, agar tuan-puan boleh menginfakkan, ya, daripada rezeki yang Allah kurniakan kepada tuan-puan ke akaun Dewan Dakwah seperti yang dicatatkan di frame. Tuan-puan tengok dekat frame ni kat bawah tu dia ada tu, ya. RHB Bank, ya, 21421 saya ulang, 21245760034890. Tuan-puan jangan lupa infakkan, tambah hari ini hari Jumaat, hari yang terbaik untuk kita menginfakkan bagi tujuan dakwah berjalan langsung. Yang kedua, saya mohon kita share, kita share banyak-banyak tazkirah pada pagi ini, ya, dalam FB kita, dalam WhatsApp kita, dalam apa sahaja, ya, media sosial, media elektronik, media kawan-kawan yang kita ada. Mana tahu sebab daripada yang kita kongsi tu, ya, kita kongsi tu pun kita dah bagi infak data. Orang lain ambil manfaat, orang lain buat baik. Nabi kata, man dalla ala khairi, man da'ala khair, ya, kafa'ilihi, man da'ala khairin kafa'ilihi, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud dia? Barang siapa yang tunjuk, yang ajak kepada jalan yang baik, kata Nabi, kafa'ilihi, seperti orang yang buat baik. Dia tak buat baik pun, tapi dia tunjuk ni bagus ni. Orang lain ikut, maka kafa'ilihi di situ ialah seperti orang tu buat baik. Dia artinya orang yang tunjuk tu dia dapat pahala, orang yang buat tu sama, dia tumpang kebajikan, insya-Allah. Baik, jadi jangan buang masa lagi, cepat like, komen, share banyak-banyak. Saya pun PA saya dah share dah tu, alhamdulillah, dan saya pun duduk like banyak-banyak kepada tuan-puan. Ustaz, ada cara-cara taubat? Ada tak dalil-dalil suruh taubat? Ada tak Allah Ta'ala pasti dia akan kabul, tak akan terima? Kabul ni maksudnya terima. Kabul ni dah jadi perkataan bahasa Melayu dah, asal bahasa Arab. Jangan keliru pula dengan Kabul. Kabul tu nama ibu kota Afghanistan, ya. Itu lain. Jadi hadirin rahimakumullah, untuk penutup bicara kita pagi ini, dan untuk makluman juga, kita bersiri, ya. Siri yang saya akan bawa ialah perihal perkara-perkara yang menyelamatkan. Kita akan berterusan, insya-Allah. Ustaz Wan dia susunlah jadual tu, ya. Nanti kita tengok jadual yang Ustaz Wan bagi, kemudian kita ikuti. Begitu juga guru-guru kita yang lain, kita ikut semua, ya. Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat yang ke-31, boleh baca surah An-Nur ayat 31, ini bingkisan penutup kita, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا
وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Saja pagi ni nak bagi suara keluar bagi banyak-banyak sikit, buang balgam. Buang balgam, dia kata kalau pagi-pagi orang rem kereta tu, dia kata apa? Dia kata apa? Buang kabel. Buang kabel. Tadi kita baca biasa-biasa je kan, kita solat kita baca tak pelan je. Ni biar kita baca dengan penuh jiwa. Apa kata Allah Ta'ala dalam hadis, dalam Quran, dalam dalil Quran yang kita bacakan tadi, kata Allah, watubu ilallahi jami'a, dan kamu semua bertaubatlah kepada Allah kesemua. Ya, kamu tu bukan kamu seorang, kamu dua orang, kamu 3-4 orang, tak. Ada berapa umat Islam sekarang ni? Daripada 7 bilion ni, sekarang ni soalan cepu belian kita, cuba cari, boleh kira kan, berapa orang umat Islam di seluruh dunia yang sekarang ada ni, berapa orang mukmin. Semua tu kata Allah bertaubat. Ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman. La'alla ni artinya sungguh-sungguh, dengan satu harapan, bukan main-main, tak, sungguh-sungguh harap ni, sungguh-sungguh harap apa dia? Tuflihun, kamu semua beroleh kejayaan. Jadi poin kita yang paling penting dalam tazkirah yang sangat ringkas pagi ini ialah saranan bertaubat, mesti bertaubat. Tak kira siapa, hatta Nabi yang tak pernah buat dosa dan tak berdosa pun Allah perintahkan bertaubat, ya, agar jadi petunjuk, panduan, bimbingan, suri teladan kepada orang mukmin. Dan yang ketiga, Allah Ta'ala nak bagi tahu bahawa orang yang bertaubat itu orang yang pasti dengan satu harapan yang bersungguh dia berjaya. Bila dia bertaubat. Lagi dia tak bertaubat, dia takkan berjaya, ya. Kerana kalau kita dengar betul-betul, ya, itulah sebab antara Allah syariatkan azan, ada hayya 'alal falah. Jangan tersilap sebut falah, jangan buat sabdu di situ. Falah artinya petani, sedangkan falah artinya kejayaan. Orang yang taubat, orang yang akan solat, ya. Orang yang solat, orang yang berjaya. Orang yang taubat, orang yang keluarkan zakat. Orang yang keluarkan zakat, orang yang juga salat. Aqimus salah wa atuz zakat. Dirikanlah salat dan tunaikan zakat. Orang itu bila dia dah salatnya, dia akan beroleh kejayaan bila dia menyahut seruan hayya 'alal falah. Dan panjang lagi, insya-Allah, jangan berhenti belajar. Kata Imamuna Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, ya. Kata dia belajar itu ada banyak rukun. Dia senaraikan ada 6. Antaranya ialah tulu zaman, panjang masa, jangan berhenti belajar. Walau kita dah dapat, kalau dalam ukuran manusia kata PhD, philosophy doctor. Sebenar betulnya belum habis lagi. Kerana PhD itu dia hanya mengaji, bukan sejuzuk, ya. Dia tiny dot, ya, a tiny dot in a holistic or sphere of knowledge. Satu titik yang sangat halus, sangat mikro. Dia mengaji itu bukan makro dah, dia khusus mikro daripada keseluruhan, ya, sfera ilmu yang cukup sempurna. Dan Nabi buat tamthilan kan, Nabi celup jari Nabi di air laut. Lalu sahabat kata, apa nak beritahu ya Rasulullah, apa ni? Nabi kata, ini yang nak bagi tahu kamu, ya, ibarat ilmu manusia dengan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Laut tu sangat dalam, bahkan kalau kita jumlahkan daratan dengan lautan, mana banyak. Tu fikir-fikir kan. Maka daripada air laut yang terlekat bersisa pada hujung jari Nabi itu, yang ada PhD itu, satu titik yang cukup halus, ya. Dia mungkin mengaji bab apa? Kita kata mengaji bab telinga. Kita tanya dalam-dalam, yang dekat dengan telinga tu bab mata. Dia tahu benda basic je, ya. Jadi kita banyak lagi kita nak mengaji. InsyaAllah kita jumpa di lain masa, waktu dan ketika. Kongsikan, jangan lupa berinfak dan tolong like, komen dan share video ini
juga boleh ke FB page Ustaz Rozi Rejab, di situ juga ada, dan ambillah manfaat sebanyak yang kita boleh. Minta ampun maaf atas segala kekurangan pada kali ini. Saya mohon doa kepada semua agar sentiasa kita dibimbing oleh Allah, dapat petunjuknya, serta jangan lupa doakan saya akan pulang ke kampung pada malam ini insya-Allah selepas selesai kuliah malam ini, ya. Doakan perjalanan kami selamat. Amat rindu dah dengan ayah ibu, ya, mengambil peluang yang diberikan untuk merentas dengan kita jaga SOP dan pastikan kita afiat, ya. Mudah-mudahan ia membawa barakah kepada kita semua insya-Allah. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فاستغفروه فإنه هو الغفور الرحيم. Sebelum kita bertasbih kafarah, saya nak share satu benda, ya. Saya dah minta izin kita punya admin kita, ada satu amalan yang jangan ditinggalkan setiap hari kecuali berpuasa, iaitu beramallah dengan minyak zaitun Olive Plus 30X, minyak zaitun yang original, yang asli, yang organik, yang menepati ciri-ciri nilai organik yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Ini dapat persejilan KKM atau MOH, Ministry of Health, ya, untuk pastikan diri kita bukan hanya sekadar buat sunnah aja. Sunnah itu memang benda yang sungguh-sungguh kita mesti buat, tapi orang lain lihat akibat, asbab, punca daripada sunnah yang kita buat, kita dapat manfaat, ya. Kita hidup afiat, tahap ketahanan badan kita meningkat, ya. Dan yang paling penting ialah kita dapat barakah dan redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala kerana mengamalkan sunnah yang sahihah serta mengamalkan daripada punca yang sahih, ya, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. أستودعكم الله. بارك الله فيكم. حياكم الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.